hum alayya salatan, sesungguhnya seafdal manusia mereka yang banyak berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Abi Darda radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa berselawat ke atasku ketika waktu pagi 10 kali dan di waktu petang 10 kali, ini pun tak boleh buat, tak tahulah. Mana barang siapa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi 10, petang 10, mana lepas subuh 10, lepas maghrib 10 ataupun lepas asar 10. Petang ni masuk tenggelam matahari pun juga dikirakan petang. Adrakathu syafaati yaumal qiyamah, syafaatku pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan 2 sanad, salah satunya adalah jayyid, mana sanad yang baik, diterima oleh ulama hadis. Jadi bila banyak lagi berselawat, maka banyaklah kelebihannya dan mereka ini akan mendapat banyaklah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itulah berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sababun linaili rahmatillahi lahu, itu adalah punca untuk mendapat rahmat Allah. Di antara kelebihan berselawat ini juga annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbih, dia juga adalah merupakan sebab mendapat hidayahnya seorang hamba Allah itu dan akan menghidupkan hatinya. Jadi banyak berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sofiyah radhiyallahu anha. Di tangan Sofiyah ini ada 4,000 batu. 4,000 batu. Tusabbihullaha bihinna. Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu anha bertasbih guna batu ni. Macam orang tarekat Naqsyabandi kan, guna batu. Dalam majlis hawajigan. Dalam majlis hawajigan diberikan batu yang diberikan oleh khalifah ni. Ya Allah ilhamkan kepada dia. Kalau orang ni memang Allah ilhamkan pada Tuan Syekh yang mursyid, dia ni memang tak kuat berzikir, maka dia bagi batu 10. Kita faham dalam tempoh seminggu ni memang kita tak berzikir, jadi ingatkan, jangan main-main. 10 itulah yang layak bagi kamu. Haji Rahman langsung tak berzikir, contohnya tengok cerita Piramli je, bagi 5 je. Macam mana boleh tahu tak tahu ini? Ini Allah yang berikan ilham, bagi ilham. Sebab pengalaman saya dengan tuan guru saya, Allah yarhamuh, Profesor Dr. Judah Mahdi, kita bila malam Jumaat begini, dia ada majlis hawajigan namanya. Beliau adalah timbalan Rektor Al-Azhar Al-Syarif, ulama tafsir yang alim, berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Profesor Dr. Judah Mahdi, Allah yarhamuh, dah meninggal dunia. Ini ada majlis hawajigan lepas sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Isyak, kita ada majlis zikir ikut tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Judiyah. Sebab datuk dia Syekh Judah, sebab itu nisbah pada judi, nisbahkan pada judiyah, judi. Kalau minggu tu tak zikir, dia bagi batu kat saya 5 je. 5.
Bila dah zikir dalam majlis, dia tengok kita, dia kata tambah lagi. Kalau memang zikir minggu tu banyak, kadang-kadang dia bagi 35, 40. Oleh sebab itu, zikirlah bi'ada di hasafi yadaik, sekadar batu yang ada di tangan kamu. Ni majlis hawajigan nama dia, ataupun orang Malaysia ni sebut majlis tawajjuh. Ambilannya adalah berdasarkan batu bertasbih di tangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Oleh sebab itu dalam tarekat Naqsyabandiyah ada zikir guna batu. Dia guna batu. Ala kulli hal, dia tak pakai tasbih ni ganti batu itulah. Tidak ada dalil yang kata pakai tasbih ini adalah bid'ah. Sebab Al-Imam Syaukani menyebut dalam kitab beliau Nailul Autar, karangan Syekh Syaukani, seorang ulama daripada Yaman yang alim. Kitab ini juga dibaca seluruh dunia, hatta madrasah di Saudiah juga membaca kitab Nailul Autar, menjadi silibus di sana. Kitab Nailul Autar di Imam Syaukani menyatakan tasbih dengan musabbahah, kita bertasbih guna kayu tasbih ni adalah harus dikata. Dan satu ketika dia menyebut mustahabbah, disunatkan. Imam Syaukani, bukan Imam Albani. Albani tak boleh pakai, dia tak ada guru, dia ikut dan dia je. Nak pakai pandangan Syekh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, mengarang kitab Nailul Autar. Dia menyebut bahawa pakai musabbahah, muka sibhah ni ataupun subhah, memakai as-subhah, iaitu zikir ini, batu zikir ni harus ada kala dia menyebut mustahabbah, sunat, subhah. Besi sebut sibhah, bahasa pusat subhah. Subhah kita tasbih. Terlebih afdal memang guna tangan, tak nafikan. Bolehlah, ia boleh berdasarkan banyak riwayat. Nabi SAW tidak melarang pun. Tidak melarang. Tetapi adalah terlebih afdal ialah benda yang hidup. Contoh, batu asalnya atau kayu. Maka tulang-tulang, tanduk-tanduk tak payah. Kalau batu, itu terlebih afdal. Ni kita pergi tanduk, tak apa-apa jenis tanduk. Dah tu tulang, tak apa-apa tulang. Tah tulang unta sembelih ke tak sembelih. Tanduk-tanduk gajah lah, apa, belalai gajah lah, apa semua. Ini membawa takut najis. Nak pakai, iaitu batu ataupun kayu. Kerana pohon kayu juga bertasbih, batu juga bertasbih. Batu tasbih. Batu betul lah, bukan batu entah apa, tak tentu batu. Terlebih baik benda yang boleh bertasbih. Bila Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha, di tangannya ada 4,000 batu dan bertasbih guna batu ni, maka Nabi SAW telah bersabda, maukah aku ajarkan yang terlebih baik lagi pada itu? Qalat allimni, wahai Rasulullah. Mana suami dia kata, ajarkanlah aku. Maka Nabi SAW bersabda, quli, bertasbihlah kamu, subhanallah adada ma khalaqallah. Jadi kita bertasbih subhanallah adada ma khalaqallah. Nabi SAW tak larang pakai batu ni, hanya gantikan Allah 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 kepada subhanallah adada ma khalaqallah. Maha suci Allah sebilangan yang telah diciptakan oleh Allah. Sebilangan yang telah diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itulah, berdasarkan hadis itu, ulama-ulama mengambil pendekatan, bila berselawat ke atas Nabi SAW, mereka tambah menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Ya Allah, selawat ke atas Nabi
kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebilangan yang telah engkau ciptakan. Sama macam tasbih, subhanallah adada ma khalaqallah. Allahumma salli ala Muhammad adada ma khalaqallah. Dan macam-macam jenis selawat. Ada pertambahan adadama ni adalah mengambil ruh ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan selawat, mengajarkan tasbih. Contohnya kita selalu dengar orang baca lepas tahlil, Allahumma salli afdala salatin ala afdali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Ini pertambahan, iaitu sebilangan maklumat engkau ya Allah dan sebilangan dakwat kalimatmu ya Allah. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Jadi ada adada ni, mana sumber rujukan? Ya ulama kata itulah sumber rujukannya. Sumber rujukan. Adakah pahala membaca selawat kita tambah adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakarka dzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun? Pahalanya dikirakan satu ataupun banyak. Jadi berdasarkan hadis kisah Sofiyah radhiyallahu anha, pahalanya tidak terhingga. Kalau baca subhanallah satu je, tapi subhanallah adada ma khalaqallah, sebilangan makhluk yang Allah jadikan. Allahu akbar, banyak. Begitu juga bila baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakarka dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Sebilangan orang yang menyebut nama Allah, sebilangan orang yang lalai mengingat nama Allah, tidak terhingga. Itulah selawat ke atas kau wahai Muhammad. Allah bagi berapa? Hal yahsulu lahu ajrun wahidun au bi'adadi ma zakarahu. Adakah pahalanya dapat satu ataupun sebilangan yang diciptakan oleh Allah? Ulama jawab. Saya nakalkan pandangan ulama. Kenapa ada tambahan adada maklumatika wa midada kalimatika kullama dzakarka dzakirun, sebagaimana bacaan Imam Syafi'i yang saya bahaskan pada pengajian yang lepas. Zahaba al-Imam al-Tilmusani, seorang ulama yang alim, al-Imam Tilmusani, berasal daripada Tilmusan. Ia menyatakan annahu yahsulul ajru bi'adadi ma zukir. Maka pahala selawat tu sebagaimana yang disebut sebilangan makhluk Allah. Sebilangan makhluk Allah. Begitulah yang telah disebut oleh Al-Imamul Jazari dalam kitab Fil Hisni wal Hasin. Allahu Akbar. Ini hujah di kalangan para alim ulama. Betul Nabi SAW mengajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kita tambah adada ni kerana berdasarkan riwayat Nabi SAW mengajar Safiyah radhiyallahu anha. Masing-masing ada dalil. Ini ulama buat ni, dia bukan main ikut dan. Kita yang tak reti pagi pukul habis, hantam ulama macam kita alim. Imam Syafi'i dihantam Imam Syafi'i. Allah, kita Imam Syafi'i pun tak habis baca. Kita ni baru satu TC PhD, rasa alim. Macam alim. Hendaklah sifat tawaduk dan rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung kita lagi. Hadis dia kata, bermula berselawat kamu atasku. Berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Memadam ia akan segala dosa kamu
seperti memadam ia akan air oleh air akan api. Maka bila kita berselawat ini, dia memadamkan api neraka. Tapi dengan syarat, bukan selawat sahaja, selawat dalam keadaan sentiasa mengikut sunnah Nabi SAW. Maka bila berselawat ni, dia akan memadamkan api neraka, sebab Allah akan jawab selawat itu dan Allah berikan keampunan. Dan malaikat juga akan berselawat, malaikat juga minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diampunkan dosanya. Maka habislah dosa ni. Sebagaimana yang dikuatkan dalam beberapa hadis yang lain, bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Abi Talhah Al-Ansari radhiyallahu an. Katanya, aku telah bertemu dengan Nabi SAW dan aku dapati Rasulullah SAW dalam keadaan gembira. Dakhaltu ala Nabi SAW fawajadtuhu masrura. Suka di Nabi ketika itu. Faqultu. Jadi Sayyidina Abi Talhah radhiyallahu an mengajukan soalan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adri mata ra'aituka ahsana bishra. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah berada dalam keadaan sangat gembira dan sangat senang hati daripada hari ini. Hari ini nampak ceria begitu. Nampak ceria. Qala wa ma yamna'uni wa Jibrilu kharaja min 'indi as-sa'ata. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang menghalangku daripada berasa gembira? Sedangkan Jibril alaihi salam baru sebentar tadi pergi dari sini telah menyampaikan berita gembira bahawasanya setiap hamba yang berselawat ke atasku satu selawat, maka akan ditulis baginya 10 pahala kebajikan. Sekali dia berselawat, maka akan dituliskan baginya 10 hasanat. Wa yumha anhu 10 sayyiat, dan dihapuskan daripada 10 dosa kejahatan. Wa yurfa'u lahu biha 10 darajat, dan diangkatkan baginya 10 darajat. Wa tu'radu alayya, dan dihadapkan selawat itu kepadaku, kama qalaha wa yuraddu alaihi ma da'a, yaitu diangkatkan kepadaku sebagaimana yang telah diucapnya, dan dibalaskan baginya apa yang dia pohon. Kita berselawat sekarang, apa yang kita mohon akan diperkenankan oleh Allah. Itu sebab aku merasa cukup gembira pada hari ini. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab beliau yang terkenal Al-Musannaf, nama kitabnya Musannaf. Al-Imam Ahmad juga telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau yang terkenal Musnad Imam Ahmad. Ada sandaran gitu. Sama balik kita kata, qala al-musannif rahimahullahu taala. Hadis, dia kata, hadis barang siapa mengucap selawat ia atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali, nescaya menghapuskan oleh Allah Ta'ala daripada dosa 40 tahun. Ini kelebihan berselawat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Dalam kitab kita ni sebanyak 40 kali. Dalam riwayat yang lain banyak lagi. Contohnya diriwayatkan daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, man shalla alayya fil jum'ah alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat, berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali. Kita ni 40 ya, ni 1000. Nescaya dia tidak akan mati melainkan setelah melihat tempatnya di dalam syurga. Dalam syurga. Tok guru saya dulu di Madinah,
Syekh Muhammad Amin, Syekh Muhammad Muhammad Hajjar rahimahullah taala. Itulah kali terakhir saya jumpa beliau. Beliau meninggal dunia pada tahun 2006. Ketika saya datang Melaka ni dia meninggal dah. Meninggal tahun 2006. Syekh Muhammad Hajjar rahimahullah taala mengijazahkan kepada saya satu selawat. Selesai saja selawat itu 3 hari Jumaat berturut-turut, maka semua karanganku ku ijazahkan. Mana hari Jumaat pertama, minggu pertama 10,000 selawat. Jumaat kedua 10,000, Jumaat ketiga 10,000. Kemudian maintain 1,000. Maka terijazahlah kamu. Bukan macam orang sekarang ni jumpa ambil kitab, ini tulis nama sini ijazah. Aku ijazahkan kamu. Syekh Muhammad Hajjar rahimahullah taala nak ijazahkan kitab dia ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Selawat iaitu pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Ini Syekh Muhammad Hajjar rahimahullah taala. Seorang ulama daripada Syria asalnya. Kemudian berhijrah ke Madinatul Munawwarah dan juga mengarang banyak kitab dan mentahqiqkan kitab-kitab. Kerana beliau seorang ulama yang alim, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat, sembahyang fardu berjemaah di Masjid Nabawi, dan sentiasa mendapat takbiratul ihram yang pertama, dan tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat duha di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menghempuskan nafas yang terakhir. Allah, Syekh Muhammad Hajjar rahimahullahu taala. Badan beliau kecil je. Badan beliau kecil je, bukan macam orang Arab lain. Sebab dia orang Syria ni, dia tak ada apa besar sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, insya-Allah dia tidak akan mati melainkan ia telah melihatkan kedudukannya dalam syurga. Tapi berapa banyak? Tiap-tiap hari Jumaat baca sebanyak 1,000 kali. Alal aqal, paling kurang ialah iaitu nak dapat kedudukan itu naklah dibaca sebanyak 1,000 kali. Tapi kalau nak baca sikit seperti 10 kali, yang disebut dalam kitab kita. Yang disebut dalam kitab kita. Dan disebut juga dalam riwayat-riwayat yang lain tentang kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Di antaranya, wa fi ba'dhi riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya yaumal jum'ah alfa marrah, 1,000 juga. Barang siapa berselawat ke atasku 1,000 kali, yaqul, apa selawat dia? Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, fa innahu yara rabbahu fi lailatih, nescaya ia akan melihat Tuhannya pada malamnya, au nabiyahu, atau melihat nabinya, au manzilatahu fil jannah, iaitu atau kedudukannya di dalam syurga. Fa innahu lam yara, fa in lam yara fal al zalika fi jum'atain aw salas al khams. Kalau tak dapat juga lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan lagi sehinggalah meninggal dunia pun tak apa, selawat kita akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pelihara, dan Allah akan berikan pahala besok di akhirat nanti. Itu di antara kelebihan berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Oleh sebab itulah sebelum khatib membaca khutbah, Bilal mengingatkan jangan sampai kita tidak membaca selawat. Maka Bilal pun pegang tongkat, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai makmum, ya Allah terus menyebut
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan kita diam je. Kadang-kadang khatib yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, orang yang hadir diam je. Tujuannya ialah supaya baca selawat sebelum khatib baca khutbah. Bila khatib dah baca khutbah, wala selawat wala tasbih wala tahmid. Tak ada tasbih, tak ada tahmid, tak ada selawat, melainkan dengar khutbah. Khutbah itu diumpamakan, oleh sebab itu bila baca khutbah jangan bercakap-cakap. Haram bercakap. Kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ulama menyebut apabila dibacakan Quran, termasuklah tafsirannya khutbah Jumaat, maka hendaklah kamu dengar dan kamu ambil perhatian, barulah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Jangan bila orang baca khutbah kita pegang tasbih. Tak betul. Tak betul. Tak ada tasbih wala tahmid wala selawat. Tak ada selawat, tak ada dengar khutbah. Itulah zikir baginya. Itulah zikir ya Allah gantikan. Itulah zikir baginya dengar khutbah. Setiap kalimat-kalimat tu menjadikan zikir baginya. Sebab tak tahu apa, pegang tasbih tengok atas imam, ataupun tunduk kepala macam warak. Pegang tasbih imam, ya Allah tak erti Tok Syekh depan ni tak erti, tak tahu nak beza dengar khutbah dengan waktu berzikir. Nak zikir sebelum dengar khutbah, zikirlah kamu. Nak selawatlah sebelum dengar khutbah. Tapi lepas dengar bila khutbah, tumpu khutbah, itulah pahala bagi kamu. Itulah pahala. Oleh sebab itu diingatkan sebelum imam baca khutbah, selawat sekarang. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Memang tak ada. Sebelum khatib baca khutbah, baca ayat tu tak ada dalam riwayat. Tak ada sabda Nabi SAW, tak ada daripada perbuatan para sahabat. Hanya dibuatkan oleh di kalangan para ahli ulama. Kerana orang zaman sekarang ni langsung tak selawat. Kadang-kadang datang masjid pun waktu imam nak khutbah kedua baru dah datang. Tambah kalau keliling masjid ni ada jual mie rebus, ada jual tom yam, ada jual laksa, pakai orang dah baca khutbah makan laksa, makan nasi lemak power lah, macam-macam. Kalau belah-belah KL begitu. Habis keliling masjid. Dekat-dekat dengan barakallahu li wa lakum bil Quran azim, baru terhegih-hegih masuk masjid. Habis orang suruh selawat, orang suruh tunggu. Begitu. Jadi oleh sebab itu sesuai zaman sekarang. Al-Imam Syarqawi menyebut, bacalah. Mudah-mudahan mengingatkan yang hadir jangan sampai tak berselawat, sedangkan Nabi SAW suruh selawat pada hari Jumaat banyak. Begitu. Lepas ni bila Bilal baca tu, suruh kita selawat, bukan diam. Ini kena terangkan kepada masyarakat, bukan ianya menjadi tradisi, tetapi ianya adalah bertujuan baik. Gitu. Disebut sebagai bid'atun mubahatun. Bid'ah ni ialah bid'ah yang harus sahaja. Memang tak pernah dibuat. Diakui oleh ulama Syafi'i. Benda ni tak pernah dibuat. Tapi tujuan kita baik. Itu dia, tujuan kita adalah baik. Tapi kalau baca pun tak ada beri faedah, tak payah baca pun tak apa. Kalau khatib baca imam ataupun Bilal baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, diam dia pakat semua, tak ada faedah baca. Tak payah baca pun tak apa. Sebab tak ada sunnah gitu. Tak ada sunnah. Kena terangkan. Masyarakat ni kita terangkan. Saya mula datang Mesir dulu, tempat saya duduk di kampung Arab, di Tonto nama dia, di Tonto, iaitu cawangan Al-Azhar Tonto. Jarak Tonto dengan Kahirah ni seperti Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Di Johor Bahru ke Kuala Lumpur, duduk kawasan orang kampung. Orang kampung. Masjid ni nama Masjid Siberbe nama dia. Masjid Siberbe. Kawasan Siberbe, kawasan kampung, seluruh keliling ni sawah. Keliling sawah. Orang Arab tanam padi, ada sungai, cawangan-cawangan Nil. Banyaklah kita tengok
jamus ataupun kerbau ni, wah kepala dalam sungai Nil tu. Begitu. Ini orang kampung betul. Masjid tu lah. Sebab di kampung, nama dia Siberbe, nama tempatnya. Ada baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya tradisi itu bukan setakat di negara kita. Negara Mesir pun ada. Tapi duduk di Kahirah, duduk tempat-tempat yang bandar-bandar ni dah tak ada dah. Di Kahirah tak ada, semua tak ada. Hanya di kampung-kampung macam kita lah. Kampung-kampung masjid besar-besar dah tak ada dah. Tak ada. Ini tujuan baik. Tujuan baik. Tapi kalau baca tak berfaedah, tak payah baca lah. Begitu. Baca pun Haji Rahman diam dia, tak ada selawat, tak ada faedah baca. Begitu. Tapi baca tu supaya ingatkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Hadis tiada daripada doa itu melainkan antaranya dan antara Allah Ta'ala itu terdinding hingga mengucap selawat atasku dan segala keluargaku. Maka apabila berbuat akan ini mereka itu, nescaya masuklah doa itu. Mana bila berdoa tak ada selawat ke atas Nabi SAW, tidak masuklah doa tu, mana tidak diterima. Maka apabila tiada berbuat ia akan demikian itu, nescaya kembalilah doa itu. Kalau baca doa tak ada selawat, mardud, ditolak. Oleh sebab itu ulama menyebut adabud doa, ada adab berdoa. Yang pertama ikhlas. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan melainkan ianya ikhlas dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Yang kedua, syarat berdoa ni ayyabda'a bihamdillah. Dimulakan dengan memuji Allah. Padahal kalau kita nak baca doa, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi, iaitu pujian yang menyempurnakan ni'amahu, segala nikmatnya, wa yukafi'u mazidahu, dan menambahkan lagi. Mukafaah ni mana ditambah. Kalau saya contohnya belajar, perlu ada mukafaah, bantuan. Bersebut bahasa Arab mukafaah. Macam saya belajar Azhar dulu, kalau lulus maka boleh dapat 140 sebulan. 140 sebulan. Ada kongsi dengan kawan, sewa rumah, tolak 60. Tolak 60. Ada 80. Ada 80, banyak 80 tu, satu bulan tak habis makan. Zaman itu. Sekarang ni tak ada, sebab dikata Malaysia banyak duit. Orang Malaysia tak boleh dapat mukafaah. Sebab orang Malaysia kata dia banyak duit. Banyak duit. Tak ada, zaman sekarang tak ada. Zaman saya dulu memang pelajar-pelajar boleh balik pun boleh dapat tiket kapal terbang. Pergi, bila balik habis sahaja boleh dapat tiket kapal terbang. Balik, sekarang tak boleh. Sebab Malaysia banyak duit. Mulakan dengan memuji Allah. Kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khatima bizalika, dan bila nak habis doa pun puji Allah dan selawat. Dalil diriwayatkan daripada Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa, tidak memuji Allah dan tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu berdoa, ya Allah, berilah aku, ya Allah, ya Allah, rahmatlah aku, ya Allah. Tak ada puji, tak ada selawat. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada lelaki ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajjala hadza, kamu nak segerakan dapat. Summa da'a faqala lahu aw li ghairi idza shalla ahadukum, kamu terus nak minta ke Allah begitu saja, nak segera. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berdoa,
falyabda bitahmidillah, mulakan dengan memuji Allah, wassana'i alaih, dan memuji Allah juga, pujilah Allah panjang-panjang, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian mintalah ke Allah Taala apa yang kamu kehendaki. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Da'awat. Yang ketiga, syarat berdoa, adab berdoa, iltizamud du'a fi ar-raha wasyiddah, mulazamah, berterusan kita berdoa, waktu senang ke, waktu susah ke, sentiasa sama je doa kita. Jangan susah, lama berdoa. Waktu senang, bila orang baca doa, letak tangan atas bahu. Ni majlis-majlis formal begitu. Ni orang depan yang berhormat ni, angkat tangan begitu aja. Jangan kurang ajar dengan Allah juga. Kalau kita kurang ajar dengan dia, ambil tindakan protokol. Kamu kurang ajar dengan Allah, jangan kurang ajar dengan Allah. Angkatlah tangan. Apa masalah angkat tangan? Wala datuk, wala datin, wala apa. Ini depan Allah. Ini doa, tak kira lah doa apa pun, pembukaan ke, penutup ke, doa, angkat tangan. Jangan baca doa tangan begini. Yang paling kurang ajar tengah orang baca doa, ambil handset. Sibuk sangat ke kamu? Ni kurang ajar, kita nak hormat ke ni? Dengan Allah kamu tak hormat, kita nak hormat dalam dunia. Masalamah ke? Tengah kamu ada jawatan, hormatlah. Kamu tak ada jawatan, so orang tenang kamu. Allah akan hinakan kamu. Kenapa? Kamu kurang ajar dengan Allah. Ni ibadat. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itulah otak kepada ibadat. Doa itu ibadat. Kena hormat. Kita kena ada adab. Oleh sebab itu selepas ni cerita apa adab. Jangan berdoa angkat tangan begini. Siapa-siapa jadi orang berhormat, jangan angkat tangan begini. Yang kurang ajar dengan Allah. Angkat tangan. Angkat tangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah tu jangan pula pegang-pegang hidung pula baca doa. Ni ramai orang baca doa, tengah baca doa bercakap, tengah baca doa pergilah situlah nak sembang. Syaitan telah ganggu kita. Kita kalah dengan syaitan. Orang baca doa situ nak sembang. Tak kira lelaki perempuan. Kalah dengan syaitan. Syaitan tak bagi kita dapat pahala. Tengah baca Quran atau baca doa, situlah nak ambil handset. Ini semua syaitan. Syaitan telah mengalahkan kita. Habis. Besok dah sakit, doalah banyak kali pun Allah tak makbul. Panggil budak tahfiz baca Quran, panggil tok imam, satu timba air jampi, tak jadi apa. Allah ingatkan kita, dulu kamu tak pernah beradab dengan aku waktu kamu senang. Waktu susah baru nak minta kat aku. Waktu senang dan waktu susah sama berdoa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'idi wal kurabi falyuksirid du'a fir raha. Barang siapa yang suka bahawa Allah mustajabkan doanya waktu susah, maka perbanyakkanlah doa waktu senang. Waktu senang sekarang ni doa panjang-panjang. Bukan bila doa panjang jadi tangan lenguh. Lagi senang kan lagi banyak doa. Dan kita rasa seronok. Besok bila susah kita panjatkan doa pada Allah, Allah dengar, Allah mustajabkan. Yang keempat, khafdus saud. Bila berdoa ni jangan nak pekik-pekik kuat-kuat. Ya Allah, ya Allah. Allah itu bukan pekak. Oleh sebab itu Allah berfirman, wazkur rabbaka fin nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Tuhan kamu di diri kamu dalam keadaan rendah diri dan takut pada Allah. Wadunal jahri, jangan meraung-raung. Minal qawli bil ghudhi wal asal, wala takum minal ghafilin. Waktu pagi ke waktu petang, doa dengan baik. Dan jangan tergolong di kalangan orang yang lalai. Baca doa. Dan jangan baca doa ni kita tak beradab. Jangan ikut style Arab. Arab itu bukan sunnah Nabi.
Ni baca doa main tunjuk pula. Allah maghfir li hadha ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa ajar? Rasulullah tak pernah ajar. Rasulullah tak pernah ajar begitu. Allahumma ya Allah. Tengok perangai ustaz-ustaz ceramah ni. Kita kata syekh hantar tunjuk-tunjuk ni paksa Allah ke? Allahumma arham ya Allah, ya Allah. Paksa Allah begitu. Boleh ke kita paksa Allah? Orang tadarru', rendah diri kepada Allah, minta pada Allah. Jangan baca doa pula pergi tengok orang pula. Tengok begitu. Doa tengok tapak tangan. Bukan tok syekh tengok orang. Ni nak berdoa tengok orang ke minta Allah. Kita wala syekh wala siapa. Tak ikut sunnah mardud. Jangan pula tok syekh tu boleh. Tok syekh tu bukan Nabi. Kita berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikut orang. Jangan ikut-ikut orang. Tak ada sunnah tolak gitu. Tak ada dalil, tak kiralah turun daripada langit apa. Tak betul, tak betul gitu. Dan seterusnya lagi. Di antara tadarru' ila Allah, kena minta rendah diri kepada Allah, wal ilha' wa adamul istijal. Kita minta doa kepada Allah Taala ni jangan minta supaya jangan tergesa-gesa. Ada orang kata ni doa ni power ustaz, sekali baca doa ni mustajab. Nak mustajab itu hak Allah. Hanya kita terus ilha' sentiasa berdoa. Wah ni doa ni daripada syekh ni, dah syekh ni. Wah ini baca terus mustajab. Mustajab tu Allah. Kalau tak mustajab sekarang pun Allah simpan doa kita. Allah berikan pahala. Allah suka dengar kita merintih kepadanya. Pahala berterusan sehingga akhirat. Sekali baca doa mustajab, habis. Lepas itu tak nak berdoa, tak dapat pahala dah. Jangan putus asa kita banyak doa ya Allah tak mustajab sekarang ni. Tak apa. Allah akan berikan pahala. Besok di akhirat banyak pahala, kita tak tahu apa mana datang pahala dia. Rupanya pahala berdoa tu. Pahala berdoa. Doa adamu takallufis saja'. Dan bila berdoa ni jangan pula kita ni berlagu-lagu lebih-lebih. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami menadah tangan ke hadirat-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, Ya Rahman. Lagu-lagu. Doa dengan tadarru'. Kata, oh sedap, syukri berdoa. Pada kata, berlagu-lagu, mendayu-dayung. Sejuk hati makcik dengar. Dah kata Ustaz Jeffrey baca doa, Allah macam tak makan, kata. Bukan bersajak-sajak. Tapi berdoa dalam keadaan boleh suara sedap. Tapi bukan terlampau bersajak-sajak. Sekadar makna kita minta pada Allah supaya Allah terima kita. Dan takrar doa salasan. Kalau doa tu kita ulang 3 kali, ulang 3 kali. Dan yang ke-9 istiqbalul qiblah. Ini terlebih afdal. Tetapi kalau jadi imam, kiblat doa ialah kepada makmum. Doa bila kita lepas semayang, kiblat doa kepada makmum. Tak payah patah balik menghadap kiblat. Tak ada sunnah. Tak ada sunnah. Dan seterusnya mengangkat 2 belah tangan. Mengangkat. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah amat malu. Allah itu adalah mempunyai sifat pemalu lagi maha mulia. Sesungguhnya Allah malu apabila seorang laki-laki mengangkatkan tangan kepadanya dan ditolakkan kosong, tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu angkat tangan ini sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu di antaranya, dia banyak syarat, ada adab doa ni sehingga dikumpulkan oleh ulama sebanyak 17 adab. Seterusnya lagi kita qala al-musannifu rahimahullahu taala. Kita habiskan selawat ni.
Barang siapa berselawat ia atasku sekali, nescaya memenuh oleh Allah Ta'ala baginya 100 hajat, 70 daripadanya di dalam akhirat. Maknanya kalau kita berselawat, dan 30 daripadanya dalam dunia. Allah di akhirat tu banyak rupanya Allah simpankan. Dan hadis barang siapa berselawat atasku dengan 1 selawat, nescaya berselawat Allah Ta'ala atasnya 10 selawat. Ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah terima amalan kita, dan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang suka berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا أدي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memustajabkan permohonan kita. Kita mohon pada Allah taala, yauman arakum yakunu idi. Satu hari aku dapat bertemu dengan kamu. Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hari raya yang paling bahagia bagiku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bihal umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wa taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.